Okey, saya nak komen sikit tentang isu GISB. Lepas tu saya nak cerita tentang isu Akmal ni. Pemimpin GISBH didakwa atas tuduhan jenayah terancang, organised crime. Biasanya organised crime ni biasa untuk gangster-gangster, untuk kongsi gelap dan sebagainya. Tetapi menarik, GISBH didakwa apa orang kata, untuk jenayah terancang. Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISB Holdings Sdn Bhd Datuk Nasruddin Muhammad Ali dan isteri beliau Azura Muhammad Yusof didakwa di Mahkamah Session Selayang hari ini atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Turut didakwa anak bekas pengasas Al-Arkam iaitu Asy'ari Muhammad, iaitu Muhammad Adib At-Tarmimi bersama 19 individu yang lain. Individu lain didakwa adalah yang lain tu lah, Muhammad Syukri, Afaluddin, Muhammad Sayuti dan sebagainya, ramailah. Turut didakwa, ada 19 orang yang didakwa lah. 13 lelaki dan 9 wanita itu menyatakan mereka faham setelah tuduhan dibacakan secara berasingan. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes ini mengikut Akta Kesalahan Keselamatan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, kesemua mereka didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang GISB di sebuah premis di Bandar Country Home Sarawak pada Oktober 20 sehingga September 2024. Mereka ini berumur di antara 27 sehingga 72 tahun. Itu dituduh mengikut Seksyen 130V Sub 1 Kanun Kesesahan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Terdahulu Timbalan Pendapat Raya Datuk Serazali Cih Ali memohon supaya mahkamah menetapkan tarikh apa orang kata kepada hukuman mereka. Okey. Oleh sebab itu, melibatkan satu pertuduhan dalam SOSMA yang akan dibawa ke Mahkamah Tinggi untuk dipindahkan. Pihak kami mohon untuk mendapatkan panduan sama ada permohonan jaminan layak didengar di Mahkamah Tinggi atau di Mahkamah Tinggi yang lain. So kalau kita tengok, dia didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 130V 130V. Ya, kalau kita tengok 130V saya bacakan D K jauhnya R V, member of an organized criminal group. Sesiapa saja whoever is a member of an organized criminal group shall be punished with imprisonment of a term not less than 5 years and not more than 20 years. Until the contrary is proved, a person shall be presumed to be a member of an organized crime group where such person can be identified as belonging to organized criminal group or such person is found with a scheduled weapon. Okay. So member of organized 130V ni adalah dia gunakan satu prinsip undang-undang dipanggil the law of presumption. The law of presumption ni mereka dianggap sebagai ahli kumpulan tersebut sehingga dibuktikan sebaliknya. Nah, baru-baru ini pendedahan kepada anak sulung Abuya, anak sulung Abuya Asy'ari yang mengatakan bahawa beliau telah ditahan dan dipaksa untuk kahwin. Yang didedahkan beliau telah berdakwa dirogol dan dipaksa lah, didedahkan oleh Ustaz Syihabuddin. So bagi saya dia satu pertuduhan yang besar, betul, saya setuju. Dan dia telah pun bawa polis ke tempat tujuan tersebut. Okey. Beliau merupakan anak pertama kepada isteri kedua arwah Abuya iaitu Umujah. Anak kepada bekas pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad Ummu Atiyah yang menjadi mangsa keganasan serta diroga seorang pemimpin GISB Holdings yang berhad GISBH. Menurut Harian Metro, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, sekiranya ada laporan polis dibuat oleh wanita berkenaan, siasatan akan dijalankan. Semalam, media melaporkan Ummu Atiyah mendakwa dia dikhianati adik kandung dan dipaksa berkahwin dengan salah seorang pemimpin atasan GISBH sehingga mengalami penderaan mental dan fizikal. Ummu Atiyah, 41 tahun, adalah anak sulung kepada bekas pengasas Al-Arkam Asy'ari Muhammad.
Dia mendakwa selepas bapanya meninggal dunia pada 2010, dia dipaksa berkahwin dengan individu berpengaruh dalam kumpulan itu dikenali sebagai Fadil pada 2015 bertujuan memperkukuhkan organisasi itu. Katanya dia bertindak melarikan diri ke Jordan namun tetap diekori dan dipaksa. Bagaimanapun, dia akhirnya terpaksa menurut kemahuan lelaki lebih berusia itu sebagai isteri keempat sebelum dibawa ke Turki. CEO JSB orang Kelantan, rumah kat Kota Baru, tanam buku Abuya belakang rumah, sah pas ahli JSBH. Betul. Dia adalah orang Kelantan, CEO dia orang Kelantan, dan memang buku itu dijumpai di rumah beliau di Kota Baru. Kenapa? Okey, kenapa Perikatan Nasional dan PAS beria-ia membela JSBH ni, tuan-tuan? I think one of the reasons is sebenarnya JSBH ni memang berselindung di balik Asy'ariyah Maturidiyah. Itu yang pertama. Bukan saya kata diorang ni Asy'ariyah Maturidiyah, tetapi mereka berlindung menggunakan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka berfahaman seolah-olah mereka membawa ajaran tasawuf. Sebab itu dia ada aurat Muhammadiyah yang digunakan yang difatwakan sesat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perasan tuan-tuan baru-baru ni, Tun Faizal amat hebat menunggang isu ini. Kerana apa? Kenapa PAS membela? Dia satu, saya percaya ramai juga ahli JSBH ni adalah ahli PAS. Walaupun PAS tu bukan ahli JSBH, tetapi ramai ahli JSBH juga adalah PAS. Tu yang pertama. Yang kedua, kerana saya nampaklah bahawa modus operandi yang digunakan oleh JSBH ni tidak jauh daripada PAS. Bukan bab jenayah tu, tetapi contohnya lah dia menggunakan walak, dia menggunakan agama, dia menggunakan apa orang kata, tulah kan ni. Tak boleh melawan tok guru ni, kena taat, kena patuh, kena tak boleh mempersoalkan, tak boleh ni kerana ni kekafiran, kerana intimidasi digunakan. Kalau kamu sekiranya kamu melanggar ini, maka kamu akan dipulaukan, kamu akan apa orang kata, diugut dan sebagainya. So benda macam ni memang tak jauh daripada apa yang berlaku kepada PAS. Tuan-tuan tak percaya, kalau tuan-tuan sokong selain daripada PAS, di tempat tuan-tuan di mana kuat PAS, percayalah tuan-tuan akan kena pulau. Tuan-tuan akan dipandang serong, tuan-tuan akan dianggap sebagai apa orang kata, orang yang seolah-olah macam kafir lah, seolah-olah macam tu. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan tunggang terbalik lah, tuan-tuan semayang ke, puasa ke sebagainya, benda tu tak akan dianggap sebagai satu perkara yang diterima oleh mereka. This is saddening, menyedihkan. Dan kita tak habis lagi cerita JISBH ni, kita pula nak pergi dok bercerita tentang apa orang kata, nak melimitkan apa maksud apa orang kata, maksud ada makna kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita nak menimbulkan lagi perpecahan. Bagi saya, kita tak settle, bak kata Ustaz Wanji lah, kita tak settle satu benda, kita dah nak pergi buat masalah yang baru lagi. Tak faham lah kenapa sampai jadi macam tu kan. Sebab itu saya rasa betul, saya setuju dengan pendapat Dr. Hafiz lah. Menteri Agama ni kena tukar lah, tuan-tuan. Bagi saya, dia tak nampak kepentingan bahawa peri pentingnya, politik ni bukan setakat politik kepatian, tetapi peri pentingnya dalam politik ini kita mempertahankan prinsip demokrasi yang sebenar, prinsip inklusiviti yang sebenar. Bukannya kita bersifat apa orang kata, eksklusif dan hanya untuk golongan dan kumpulan dan puak kita sahaja. Okey, habis kat situ. Okey, saya nak bawa isu Akmal Saleh. Akmal Saleh baru ni dia menghentam Pakatan Harapan sekali lagi. Pemuda UMNO hari ini membidas kerajaan, khususnya Pakatan Harapan, berhubung isu hutang pinjaman tabung PT-PTN. Ketua Pemuda UMNO Dr. Ahmad Saleh dalam kenyataan di Facebook kata, sejak zaman BN memerintah lagi, kerajaan telah memaklumkan bahawa hutang peminjam pekanan tidak boleh dimansuhkan. Namun katanya Perdana Menteri ketika itu Najib Razak dimaki dan dihina. Kita dah cakap dah dari sejak zaman BN kerajaan dulu, tapi tak percaya. Malah kutuk lagi kerajaan ketika itu dan berpakul Najib dimaki dan dihina, katanya. Dia merujuk kepada laporan bahawa kerajaan tidak dapat menghapuskan hutang PT-PTN kerana kekangan yang besar. Semalam, Timbalan Menteri Pendidikan Mustafa Sakmu memaklumkan bahawa kerajaan sukar memasukkan hutang PT-PTN kerana komitmen keuangan yang begitu tinggi. Katanya kerajaan perlu mengambil kira komitmen peminjam yang sebelum ini telah melunaskan hutang yang dianggarkan 76 bilion ringgit. Okey. Now, saya nak jawab kenyataan daripada Akmal ni.
Yang pertama sekali, Akmal, kita tahulah bodoh tu free, tapi tolonglah jangan ambil semua. Kan aku jarang cakap macam ni dengan Akmal kan. Kita tahulah bodoh tu free, tapi jangan ambil semua. Kenapa? Tuan-tuan, kita nak bagi tahu Pakatan Harapan tak pernah berjanji menghapuskan PTPTN. Okay? Pakatan Harapan tidak pernah menjanji menghapuskan PTPTN. Yang berjanji menghapuskan PTPTN adalah PAS. Itu yang pertama. Yang kedua, yang apa orang kata, kempen untuk menghapuskan PTPTN itu pada zaman Pakatan Rakyat, bukan Pakatan Harapan. So apa bezanya? Seorang yang sama aja. Bezanya adalah pada waktu itu, dan Rafizi pernah jelaskan pada masa itu, pada waktu itu hutang PTPTN memang boleh dihapuskan. Sekarang ini dah tak boleh. Kenapa? Pada waktu itu kita berkempen, kita katakan bahawa kalau sekiranya hutang PTPTN ini kita tak manage dengan baik, suatu masa nanti, iaitu sekarang lah, kita dah takkan boleh reverse balik keputusan tentang hutang PTPTN dan akhirnya kita tak boleh batalkan. So betul tak apa yang kami kata dahulu, tuan-tuan? Betul lah. Kita kata bahawa masa itu, tahun 2008, kami kata pada masa itu dengan komitmen hutang kurang daripada 15 bilion ke 8 bilion, tak ingat, kita boleh mansuhkan hutang PTPTN. Tetapi kalau kita biarkan dan kita tak bawa benda ni, kita tak perjuangkan untuk hapuskan pada masa itu, maka pada masa akan datang tak ada reverse dah. Kita tak jumpa gear reverse. Pada masa itu kita menang tak? Kita tak menang. Kita kalah. Kita tak jadi kerajaan. So kita tak boleh buat. So apa yang berlaku betul tak apa yang kami cakap sekarang ini, tuan-tuan? Betul kan? Yang peliknya, saya pelik satu benda. Akmal duk hentam Pakatan Harapan, tapi dia tak pernah hentam PAS. Yang cakap benda tu nak hapuskan PTPTN baru-baru ini, bukan baru ini, dalam last campaign diorang dan dalam last diorang punya manifesto adalah PAS. Pakatan Harapan, saya adalah salah seorang yang memeriksa manifesto Pakatan Harapan. Di dalam itu tidak ada mention mengenai menghapuskan PTPTN. Cuma kami kata bila gaji 4,000 pada waktu itu, kita kata baru boleh start bayar. Gaji 4,000 baru boleh start. Itu baru Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, bukan Pakatan Rakyat, bukan juga PAS. Kerana setiap manifesto kami ini dibuat pada tempoh pilihan raya itu berlaku. Kita tak boleh ambil manifesto tahun 2008, tahun 1999, lepas tu kata, tengok, 1999 kamu pernah cakap macam ni, 2008 kamu pernah cakap macam ni. Ini tahun 2024, bye. Tahun 2004, 2024, dah 20 tahun. Engkau 20 tahun dulu pun kau tak habis belajar. Tiba-tiba sekarang kau nak cerita yang 20 tahun dulu punya cerita. Baik kau cerita 100 tahun dulu punya cerita. Kita melihat, manifesto kita akan melihat situasi dan keadaan semasa dulu. Kami pernah berkata kami nak hapuskan PTPTN tahun 2008 kerana pada waktu itu PTPTN boleh dihapuskan. Dan kita kata kalau sekiranya PTPTN tidak dihapuskan pada masa akan datang, iaitu sekarang, kita tak akan boleh reverse balik decision tersebut. Betul tak apa yang kami kata? Betul tak apa yang kami kata? Jadi tuan-tuan, kita nak macam mana nak kata? Kita nak lihat pemuda UMNO ni, orang yang sepatutnya sudah menginjak kakinya ke hadapan. Kita tak nak ungkap cerita lama. Bila kita berlawan tahun sebelum kita bergabung di bawah kerajaan Madani, kita berlawan, kita tak nak ungkap cerita lama. Kita boleh buka cerita. Kita boleh buka cerita bagaimana apa yang UMNO dan Barisan Nasional buat, apa yang Najib buat, apa yang BN buat pada waktu itu. Kita boleh cerita. Boleh je saya nak buat cerita, bukan lama pun, beberapa tahun lepas je. Tapi kenapa sekarang ni kami tak nak buka cerita? Sebab masa ini kita kata tak apa, kita nak melangkah ke hadapan. Macam mana kita nak majukan negara. Tapi Akmal ni masih lagi nak membawa ke cerita belakang. Dan cerita belakang bukan cerita 2-3 tahun lepas. Ini tidak cerita 20 tahun yang dahulu. Kalau kita nak cerita 20 tahun dahulu, tuan-tuan, banyak kita boleh cerita. Banyak kita boleh buka. Banyak benda yang kami boleh buat sehingga boleh melukakan hati orang Barisan Nasional dan juga UMNO. Boleh. Tetapi kami memilih untuk tidak mengambil langkah itu. Soalan utama, kenapa Akmal Saleh tiba-tiba nak attack kita?
Macam saya kata, Akmal Saleh bila dia attack, dia bukan attack Pakatan Harapan. Dia nak attack, sebenarnya dia attack Zahid. Kan saya kata, dia nak attack Zahid. Kenapa tuan-tuan? Dia tunggang nama Najib. Dia tunggang nama Datuk Seri Najib. Kononnya, Najib sekarang dulu buat macam ni, Najib buat macam tu. Dia nak tunggang itu. Bukan sebab dia nak attack Pakatan Harapan. Tak luak pun pada kami. Dia nak comparekan dengan siapa? Dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi hari tu, ini nak tunjuk apa orang kata tak setianya dia pada pimpinan. Zahid Hamidi dah kata diam dah lah, cukup lah. Zahid Hamidi dah kata supaya stop attacking. Dia stop tak? Nur Jazlan stop. Tapi dia stop tak? Dia tak stop. Kerana apa? Sebab memang saya kata, dia sebenarnya berada di dalam politik ini bukan untuk apa orang kata nak memajukan negara kita ataupun UMNO ke hadapan. Bagi saya nampak dengan perbuatan ini seolah-olah dia memang cuba untuk jatuhkan kepimpinan Zahid Hamidi. Seolah-olah lah. Sebab kita pun tahu dia ni orang yang incline, cenderung kepada apa orang kata, cenderung kepada Hishamuddin, cenderung kepada kem sebelah. Kita pun tahu benda tu. Jadi Hishamuddin dan kem sebelah ni memang sayang kepada PAS, memang cenderung kepada PAS. Kan? Jadi that's why kalau kita perasan, dia tak attack PAS tuan-tuan. Dia attack Pakatan Harapan. Dia attack Pakatan Harapan ni bukan sebab dia nak attack Pakatan Harapan. Dia nak attack Zahid. Itu orang kata pukul anak untuk sindir menantu. Dia pukul anak tu bukan untuk dia nak pukul anak tu. Dia nak pukul anak untuk sindir menantu dia. Itu tujuan dia. Dan saya bawa cerita itu Akmal Saleh. Yang ni pula apa orang kata, cerita Syed Saddiq. Syed Saddiq kata kenapa dibuat belanjawan ini tanpa perincian terlebih dahulu. Sepatutnya perincikan lebih dahulu, barulah buat belanjawan. Rafizi jawab, bekas menteri termuda patut sedia maklum proses siapkan belanjawan. Belanjawan akan mengambil masa bertahun-tahun untuk disiapkan, sekiranya setiap butiran perlu diperincikan sebelum dibentangkan, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dia berkata, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq sepatutnya maklum mengenai perkara ini sebelum mengkritik pengumuman menarik balik petrol RON 95 bagi golongan berpendapatan T15. Rafizi berkata, cadangan belanjawan adalah penyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun hadapan. Justru, angka yang dibentangkan hanyalah unjuran dan anggaran. Bukannya kita dah buat spesifikasi bangunan, lantik kontraktor, baru dimasuk dan diumumkan di dalam belanjawan. Kerajaan menyatakan rancangan pendapatan dan perbelanjaan yang melibatkan dasar-dasar dan projek-projek pada anggaran awal untuk mendapat kelulusan Dewan. Setelah diluluskan, kerajaan kemudian menggunakan kelulusan itu untuk memperincikan projek-projek untuk dilaksanakan, termasuklah membuka tender, melantik kontraktor dan sebagainya. Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamarkan baru boleh diumumkan, maka bertahun-tahunlah kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawan yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda, katanya. Rafizi juga menafikan dakwaan bahawa kerajaan tidak memikirkan rancangan untuk menarik balik subsidi daripada golongan T15. Sebaliknya, pelbagai cadangan dan kaedah digunakan mentakrifkan kemudian telah dibincangkan di peringkat kerajaan. Sekarang, setelah kerajaan membuat keputusan untuk melaksanakan penyasaran semula RON 19 dengan garis masa yang jelas, kaedah yang mengutamakan itu akan diangkat untuk dipersetujui oleh jemaah menteri. Takkanlah orang sokol sebijak Syed Saddiq ni tak faham prosedur. Kan? Prosedur ni tuan-tuan, macam kita kata belanjawan ni unjuran, anggaran. Sekurang-kurangnya ada guideline untuk tahun hadapan bagaimana berbelanja, apa dasar-dasar, apa polisi yang berkemungkinan akan dilaksanakan. Setelah itu, kajian itu dibuat, baru diangkat kepada jemaah menteri untuk diluluskan. Itu pun belum tentu lulus. Mungkin bawa, setelah dibawa, mungkin ditolak, diubah. Mungkin diterima, mungkin tidak diterima. Sebab itu dinamakan ada perbincangan. Itu dinamakan unjuran. Itu dinamakan belanjawan. Kalau ini pun Syed Saddiq tak faham, saya pelik lah macam orang Muar boleh pilih dia. Tapi itulah. Tak apa. Kan? Tak apa. Lepas ni kita boleh lawan dia balik. Kan? Kita boleh lawan dia balik. Dan membawa kepada satu perkara yang sekarang ini yang amat besar. Ali Bersekutu Bersatu pertikai keputusan JPP, kata tak akan ubah apa-apa. Macam saya sebut hari itulah.
Timbul pertikaian berhubung keputusan pemilihan bagi Sayap Bersatu dengan seorang anggotanya membuat aduan kepada ROS. Jawatankuasa Pemilihan Parti JPP Bersatu hari ini mempertahankan keputusan tersebut yang menyaksikan Chong Fat Ful mempertahankan jawatan Ketua Bersatu Bersekutu yang disandangnya. Menurut anggota yang membuat aduan itu, Francis Xavier Maiva, terdapat 25 bahagian Sayap itu di seluruh negara, tetapi hanya 11 bahagian yang terlibat dalam pemilihan. Saya juga ada bukti berlaku salah guna kuasa dan unsur rasuah dalam pemilihan kali ini. Dia, tuan-tuan, akhirnya dia membawa kepada satu implikasi kepada pemilihan di dalam Bersatu ni. Implikasi paling besar adalah Bersatu boleh diharamkan. Itu implikasi paling besar lah. Tapi bagi saya, the most important thing untuk kita nak faham ialah kita kena faham bahawa dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, the only way apa orang kata, kerajaan pembangkang maju ke hadapan adalah dengan mereka kena menukar kepimpinan yang ada. Kalau sekiranya masih kekal dengan kepimpinan yang ada sekarang ini, saya rasa Even Bersatu pun tak boleh bertahan lama. Even Bersatu pun tak boleh bertahan lama. Dan kalau aduan daripada ahli itu betul boleh diterima, percayalah tuan-tuan, Even Bersatu boleh diharamkan. Syed Saddiq bila nak masuk penjara Is? I think dia dah final lah. Rayuan Syed Saddiq dah final. Mahkamah benarkan masuk sementara. Okey, 14 Mei pengurusan. 14 Mei hari itu pengurusan. So sepatutnya dia dapat pasport sementara. Okey, dia Syed Saddiq memohon untuk dapat pasport. Mahkamah Raya membenarkan 14 Mei depan. Okey. So dia masih lagi dalam trial. Dia masih lagi dalam perbicaraan dan dalam proses rayuan lagi. Dalam proses rayuan. Okey tuan-tuan. Okeylah, kita setakat ini saja. Terima kasih kerana menggunakan ruang komen saya untuk anda berhibur. Itu saja daripada saya lah. Okey, thank you semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.